Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni kita menyambung lagi perbahasan kita daripada kitab Manhaj Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Ismail bin Umar hafizahullahu taala. Dan kita masih lagi berada pada bab yang kedua, masih lagi di bawah perbahasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan malam ni kita akan sambung perbahasan mengenai iman, khususnya bab turun dan naiknya iman dan juga perkara-perkara yang menyebabkan meningkatnya iman. Seterusnya kalau sempat kita sentuh sikit perbezaan antara iman dan Islam dan maksudnya bila mana disebut dalam Al-Quran. Jadi perbahasan kita malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan iman. Sebelum pada kita sambung tu, kita kena ingat balik bahawasanya perbahasan kita ni bertitik tolak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat bernama Abu Hurairah, yang mana hadis tu sangat terkenal, juga diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Hadis 40, yang digelar ataupun disebut dengan nama Hadis Jibril. Hadis yang panjang, hadis yang secara ringkasnya kalau kita tengok, soalan-soalan Jibril alaihissalam yang datang menyerupai manusia ke dalam majlis Nabi dan juga para sahabat, bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya ialah al-iman, mal iman. Dan selain pada tu, antara soalan yang ditanya ialah mal Islam, apakah maksud ataupun makna Islam, wa mal ihsan, dan juga apakah maksud ihsan. Dan selain pada tu, Jibril juga bertanya tentang kiamat, isu-isu berkait dengan kiamat. Cuma hadis tu yang paling jelas sekali kita akan nampak ialah tiga perkara tu: Islam, iman dan juga ihsan. Kita dah sebut banyak kali di sini, Islam, iman dan ihsan tu ialah martabat dalam agama kita. Definisi Islam, iman dan ihsan kita pun dah sebut banyak kali, cuma kita selalu kena sebut untuk kita ni tak keluar daripada tajuk yang kita bincang. Apa maksud Islam? Islam ni maksud dia salima nafsahu, dalam bahasa Arab menyerahkan diri, serah diri pada siapa? Serah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tu maksud Islam. Serah diri
Maksud yang lain yang lebih jelas dan tepat lagi ialah patuh dan taat pada semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita, sama ada suruhan ataupun larangan, dan kita konsisten ataupun istiqamah di atas serahan diri yang telah kita buat itu, dan juga kepatuhan dan ketaatan yang telah kita berikan pada Allah Ta'ala. Jadi mudahnya maksud Islam ni ialah serah diri. Serah diri kita bulat-bulat. Apa saja keputusan yang berlaku, kita tidak akan risau dan kita tak akan runsing lagi, sebab kita dah serah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud Islam. Itulah yang selalu disebut bila mana kita baca doa al-istiftah ataupun doa iftitah dalam salat kita, yang mana doa itu ataupun ucapan tu dia datang daripada ucapan Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana kau tengok riwayat bacaan doa istiftah ni banyak. Cuma yang salah satunya ialah riwayat daripada Abu Hurairah, iaitu sirah yang berbunyi wajjahtu wajhiya lillah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu ucapan Ibrahim alaihissalam. Dan kalau tengok dalam doa istiftah tu, wa ana minal muslimin, antara yang disebut situ wa ana minal muslimin. Cuma dalam Quran wa ana awwalul muslimin, itu asal ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan penyerahan diri. Man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsin. Dalam Quran sebut sesiapa yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ia itu akan dibaiki dan juga akan sampai pada tingkatan ihsan. Maknanya itu titik tolak. Seterusnya makna iman. Iman ni makna je yang kita selalu dengar ialah as-sidqu fil qalb, membenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyebut dengan lidah, wal amalu bil jawarih, dan juga beramal dengan anggota badan. Jadi itu makna dan definisi iman yang jumhur disebutkan oleh para ulama. Cuma kalau kita tengok dalam buku kita ni, dia ada sebut sikit perselisihan definisi jumhur dengan definisi yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Ada sikit beza. Cuma kalau kita perhati definisi oleh Abu Hanifah ni, dia sebut iman maksudnya ialah membenarkan dalam hati, kemudian menyebut dengan lidah, dan melakukan amalan sebagai tanda benar dan sebutan pada lidah. Dan amalan itu bukanlah syarat utama kepada adanya sebutan pada lidah dan juga benarnya pengakuan dalam hati itu. Cuma nak beritahu itu sikit crucial ataupun benda teknikal dari segi definisi. Cuma maksud Abu Hanifah juga sama sebenarnya dengan jumhur, cuma dari segi istilah sahaja. Mudah cerita, iman tu maksud dia macam tu lah, benarkan dalam hati, sebut di mulut, lepas tu tunjukkan dengan pengamalan anggota badan. Kemudian maksud ihsan. Maksud ihsan seperti mana yang disebut oleh Nabi, definisi dia sama macam apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril tu. Ketika mana Jibril tanya mal ihsan, Nabi jawab an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah Allah seperti mana kamu melihatnya. Kalau kamu tak dapat rasa, kamu dapat seakan-akan dapat melihat Allah, maka ketahuilah ataupun rasakanlah seperti mana Allah Ta'ala itu melihat kamu. Itu riwayat Bukhari. Tapi riwayat Imam Ahmad dia sebut an ta'mala lillah ka'annaka tarah. Kamu beramal kepada Allah seperti mana kamu melihatnya. Jadi itu 3 tingkatan: Islam, iman dan ihsan. 3 tingkatan yang ada dalam agama kita yang kita kena jelas. Okay. Jadi masuk tentang iman. Perbahasan kita malam ni ialah tentang iman. Bila sebut tingkatan kedua ni iman, kalau kita tengok dari segi sejarah
mazhab-mazhab akidah. Sama ada mazhab yang melampau ataupun mazhab yang sederhana ataupun mazhab yang cuai, pokok ataupun punca asal berlakunya perselisihan tu ialah datang daripada penetapan definisi iman. Sebab tu kau tengok dalam buku kita ni dia letak mazhab-mazhab yang melampau, sederhana, pertengahan dan juga cuai dalam bab iman. Cuai itu masuk dalam kategori ekstrim lah juga. Okay. Yang mana kau tengok kumpulan yang bernama Murji'ah ataupun Karramiyah dan juga Jahmiyah, definisi iman di sisi mereka berbeza dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama juga dengan kumpulan yang bernama Khawarij dan juga Mu'tazilah. Ini beberapa kumpulan yang dia tak sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pada definisi iman. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni definisi iman kita dah sebut tadi. Sebut, benarkan dalam hati, sebut di lidah, kemudian amal dengan anggota badan. Okay. Jadi kita sebut dulu kumpulan, 3 kumpulan, Murji'ah, Karramiyah dan juga Jahmiyah, yang kalau tengok kumpulan ni dia keluar selepas daripada kewafatan Uthman bin Affan. Dah ada kumpulan ni, dan kemuncak dia orang menjelaskan diri dia orang, pegangan dia orang ialah pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib sampailah kepada zaman Muawiyah dan seterusnya. Maknanya dari segi umumnya zaman Abbasiyah tu sendiri pun kumpulan-kumpulan ni menzahirkan kewujudan mereka dan pegangan mereka. Kumpulan Murji'ah, Karramiyah dan Jahmiyah ni ada 4 perkara penting berkaitan dengan definisi iman di sisi mereka. Yang pertama, kumpulan Murji'ah, Karramiyah dan juga Jahmiyah ni, keimanan mereka percaya keimanan manusia ni semuanya sama dan tidak ada perbezaan. Bila mana sebut iman, ianya satu benda yang statik, tak berubah, tidak ada beza antara kita, semua iman sama. Hatta iman para nabi dan rasul dan juga iman semua orang yang bukan nabi dan rasul ni sama. Ini pegangan kumpulan Murji'ah, Karramiyah dan Jahmiyah. Kemudian yang kedua, iman itu hanya satu tahap, tiada naik dan turun. Ini pegangan 3 kumpulan ni. Yang ketiga, kaedah yang digunakan di sisi Murji'ah, kaedah yang mereka guna, maksiat tidak akan merosakkan iman, seperti juga ketaatan tidak memberi manfaat kepada iman. Itu pegangan kumpulan Murji'ah. Maknanya seseorang tu kalau dia beriman, imma dia buat maksiat ataupun dia buat ketaatan, benda tu tak beri apa-apa kesan pun kepada iman, sebab iman tu sifat dia statik. Itu pegangan. Dan yang keempat, amalan zahir. Amalan zahir yang dibuat oleh tubuh badan kita ni, solat, puasa, zakat, haji, sekalianlah amalan-amalan zahir ni tiada fungsi dalam definisi iman. Ataupun kita nak bagi faham dengan zaman kita ni, Murji'ah, Karramiyah, Jahmiyah ni, dia buat jahat tara mana pun kita kena kata dia masih lagi kumpulan yang beriman. Kumpulan yang beriman. Nak bagi lebih mudah faham lagi dalam suasana masyarakat kita ni, kalau tengok satu orang yang tidak menutup aurat dengan baik, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun satu orang yang buat jahat, dia buat jenayah yang umum mengetahuinya, dia minum arak secara terbuka, dia makan harta orang secara batil, secara maklum, maknanya orang tahu, lalu ada orang kata tak boleh kata pada dia sebab dia tu baik, walaupun dia tak pakai tudung, dia baik, dia selalu tolong orang. Ini orang kata apa, celupan Jahmiyah sikit, tak banyak pun, tapi dia ada lah orang kata apa, fotostat Jahmiyah tu ada sikit. Macam mana kita tengok satu-satu orang yang menjaharkan kemaksiatan dia, tapi dia baik, dengan orang dia baik.
Dengan orang ni baik. Kita tahu dia ada banyak masalah, tapi dengan orang ni baik, dia bercakap elok apa semua. Lalu kita kata tak boleh kata lagi pada dia, walaupun dia jahat tapi ada juga kebaikan dia. Jahat tu jahat, baik tu baik, tapi nak beritahunya kesan pada iman tu tak akan ada. Orang yang jahat dan melakukan kejahatan secara terang-terangan, hakikatnya mereka ada iman, tapi iman mereka tak banyak, sikit ataupun nipis kita sebut. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Murji'ah, buatlah pahala, buatlah ketaatan banyak mana pun, buatlah maksiat banyak mana pun, iman tu statik, tak berubah. Bila mana kita kata orang tu beriman, dia pun dah tunjukkan keimanan dia dengan lafaz dia. Dia kata dia bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad, berasulkan Nabi Muhammad, maka orang tu ada iman, selesai. Maknanya definisi di sisi Murji'ah ni cukup setakat ada dalam hati, sebut di mulut, selesai. Tak tunjuk pun tak apa. Tak perlu usaha nak tunjukkan ataupun nak buat satu benda yang menaikkan iman, sebab dia orang tak pegang dengan kaedah iman naik turun. Ini ghulu ataupun ekstrim, kumpulan yang melampau. Kemudian kumpulan yang seterusnya, iaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Ini kumpulan yang cuai sikit, tapi lebih kurang juga dengan Murji'ah dan Karamiyah, Jahmiyah ni. Ada 4 juga poin penting untuk kumpulan ni. Yang pertama, keimanan manusia sama macam kumpulan tadi. Keimanan manusia ni sama, tak berubah, statik. Yang kedua, iman manusia ni satu tahap sahaja, tidak ada tahap-tahap yang lain. Okay. Yang ketiga, dia beza sikit dengan Murji'ah dan lain-lain ni. Pembuat dosa besar terkeluar secara keseluruhannya dari lingkungan iman. Ini pegangan Khawarij dan juga Mu'tazilah. Siapa yang buat dosa besar, minum arak, tinggal salat, zina, ini antara contoh dosa-dosa besar, bunuh orang, perbuatan dia tu mengeluarkan dia daripada daerah iman secara keseluruhan. Contoh dia bunuh orang, maka orang tu sudah dicop sebagai kafir, sudah diletakkan satu gelaran pada dia kafir. Kata penulis disebut sini, kedua mazhab berbeza dari segi hukuman di dunia. Okay. Maknanya Mu'tazilah dan Khawarij, mereka kata siapa-siapa yang buat dosa besar, mereka dah kufur. Tapi dari segi balasan dan hukuman di dunia ni, dia ada beza. Okay. Yang pertama, Mu'tazilah, ia terkeluar daripada agama, tapi tidaklah kufur. Maknanya ianya berada di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak kafir. Ini kaedah kumpulan Mu'tazilah, dia panggil manzilah baina manzilatain. Tidak juga mukmin, tidak juga kafir, duduk tengah, atas pagar, istilah kita. Kalau seorang tu dia buat dosa besar, itu siapa pegang? Mu'tazilah pegang. Khawarij pegang, bila mana seseorang tu dia buat dosa besar, dia terkeluar daripada lingkungan iman dan dia kafir, dan dilaksanakan kepadanya hukuman seperti mana hukuman seorang kafir di dunia. Itu beza antara Mu'tazilah dan Khawarij. Konsep dia orang sama, buat amalan-amalan, buat dosa besar ni keluar daripada daerah iman, cuma kedudukan di dunia tu ada beza. Mu'tazilah, pada orang yang buat dosa besar ni, mereka tak iman, mereka juga tak kufur, mereka duduk tengah-tengah. Khawarij yang buat dosa besar ni keluar pada iman, dan kalau dia orang jadi pemerintah, dia akan jatuhkan hukuman macam orang kafir. Dan konsep yang keempat yang dipegang oleh Khawarij dan juga Mu'tazilah ni, menjadikan semua amalan-amalan zahir sebagai syarat kesahihan iman sahaja. Itu ada beza sikit. Murji'ah Karamiyah tadi, tak buat tak apa, buat pun tak ada manfaat, ketaatan. Buat maksiat pun tak ada problem kepada iman. Tapi Khawarij, tak buat pun tak apa, buat tu pun bukan indikator ataupun penunjuk sebenar kepada adanya iman. Sekadar pelengkap, tu pun tak penting sangat. Itu pegangan kumpulan-kumpulan ni. Kemudian yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua ni lah, okay. Dalam bab iman,
kumpulan yang pertengahan iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, yang mana Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi dalam hadis iftiraqul ummah ala 73 firqah, berpecahnya umat ini di atas 73 golongan. Nabi sebut kecuali satu sahaja yang akan selamat, iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Para ulama buat kesimpulan ada beberapa poin tentang iman bagi kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Yang pertama, keimanan manusia ni berbeza-beza dalam hati masing-masing. Dua kumpulan yang melampau tadi, keimanan manusia ni statik. Imma orang tu rasul ataupun nabi ataupun orang biasa, statik. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan seorang tu berubah-ubah. Orang ni lain iman dia. Orang ni lain, ayah dan anak lain. Isteri dan juga suami pun lain. Kalaulah suami dia tu nabi, isteri dia bukan orang biasa, maknanya orang-orang yang biasa lah. Jadi beza iman di antara dua tu. Maknanya nak beritahu Ahlus Sunnah ni ada kepercayaan iman antara kita ni beza-beza. Okay. Kemudian yang kedua, iman itu ada tahap dan ada naik turunnya. Beza dengan kumpulan pelampau dua tadi, iman tak ada naik turun, statik macam tu je. Dan tidak ada bahagian iman tinggi, iman bawah, tak ada. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata aqsal iman, serendah-rendah iman, adnal iman. Yang paling rendah iman ni ialah mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan yang paling tinggi ialah wa adnaha la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali ialah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadis tu dah jelas menunjukkan kepada kita tentang tingkatan iman. Tapi dua kumpulan tu dia tak nak terima. Okay. Yang ketiga, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang status orang yang buat dosa besar macam mana. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kumpulan yang buat dosa besar ataupun orang yang buat dosa besar ni, mereka tidak terkeluar daripada keimanan ataupun agama. Mereka tak jadi kufur. Cuma kita kata orang yang buat dosa ni daripada kalangan mujrim, iaitu orang yang berdosa, dan dia berhak dihukum dengan hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Dan sekiranya dia mati dalam keadaan tu, status dia tu kita serahkan pada Allah Ta'ala, imma untuk diazab ataupun diampunkan dosa dia. Cuma nak beritahu Ahlus Sunnah tidak cepat menerakakan orang ataupun terlalu cepat juga nak mensyurgakan orang. Dua-dua tak. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis Nabi larang. Hadis ni riwayat Bukhari. Babun la yuqal fulan asy-syahid. Bab larangan menggelarkan seseorang tu dengan gelaran asy-syahid. Mudah-mudah gelar orang tu asy-syahid. Kisahnya berlaku dalam perang Khaybar. Ada seorang sahabat mati dalam perang tu. Maknanya dia daripada kumpulan orang Islam. Sahabat-sahabat lain tengok kematian dia, tragis, luka dia cukup teruk. Maka sahabat-sahabat pun kata dia ni termasuk daripada kalangan orang yang mati syahid. Nabi kata la yuqal fulan syahid, jangan kamu kata dia tu syahid. Sebab sebenarnya dia mati dalam keadaan macam mana? Bila mana dia kena tikaman ataupun panah daripada musuh, daripada pihak yang bukan Islam, dia sakit, dia tak tahan. Dia kena libah dengan pedang, kena tebah dengan pedang macam mana, sakit tak tahan. Dia tak tahan tu, last sekali dia ambil pedang dia bunuh diri dia. Orang tak nampak. Nabi kata jangan panggil fulan itu syahid. Sama juga dengan satu kes juga dalam perang Khaybar, iaitu bila mana ada seorang sahabat yang meninggal dunia ataupun wafat dalam perang tu. Sahabat-sahabat semua duk kata dia ni syahid. Nabi kata jangan kata dia syahid, kerana sesungguhnya kain yang dia ambil dalam perang Khaybar itu sebelum pembahagian harta rampasan perang ataupun ghanimah sudah menyalakan api dalam neraka untuk membakarnya. Cuma kalaulah seseorang tu meninggal dengan sebab peruntukan yang Nabi sebut dalam hadis, kumpulan-kumpulan yang mati syahid ni,
Nabi sebut di kalangan umat aku ni kalau mati dengan sekian-sekian jenis, dia ni mati syahid. Mati dengan sebab wabak, penyakit wabak. Macam COVID-19 ni jugalah. Mati dengan sebab penyakit wabak. Tapi kena faham elok-elok lah untuk isu COVID-19 ni. Okay. Mati memang Nabi sebut, mati dengan penyakit berjangkit ni tergolonglah mati syahid. Dan kita boleh doakan orang yang mati dengan wabak ni, semoga dia mati dan dapat ganjaran syahid. Tapi kena tengok kes. Yang mati dengan sebab penyakit berjangkit khusus COVID-19 ni, yang macam mana nak kata dia tu mati syahid? Okay. Kita memang mengharapkan, kita doakan yang baik-baiklah yang mati ni. Okay. Tapi kena tengok keadaan. Okay. Kalaulah dia tu mati dengan sebab dia terkena penyakit berjangkit tu, tak tahu daripada mana punca. Dia duduk dalam negeri tu memang adalah penyebaran penyakit tu. Tapi dia patuhlah dengan arahan pemerintah. Tak keluar rumah, pergi buat saringan, tiba-tiba positif. Dan akhirnya mati. Yang macam ni kita kata dia, insya-Allah dia syahid. Tapi dia ada satu lagi orang, bila mana tersebarnya penyakit berjangkit, dia tak patuh pada arahan kerajaan. Bahkan arahan tu mai pada Nabi. Nabi kata bila mana kamu dengar satu tempat kena penyakit wabak, jangan keluar daripada negeri tu, dan yang luar jangan masuk dalam negeri tu. Sama ada dia orang luar ataupun dia orang dalam, perbuatan keluar masuk dengan sebab dah dengar penyakit wabak tu dah menular, tapi dia masuk dan akhirnya dia positif, yang ni tergantung lagi nak kata dia syahid ke tak syahid. Apatah lagi dia menjadi sebab keluarnya kluster baru pula kerana dia. Yang tu tak boleh Macam Siva Gangga ke, tak boleh. Dah kena teruk dah, 1 juta dah nak kena sama. Beritalah kata, tak tahulah betul ke tak. Okey. Cuma jangan jadi pembawa. Yang jadi pembawa tak termasuk dalam doa tu, kapasiti doa tu tak masuk. Okay. Dan selain pada tu Nabi sebut contoh perempuan yang mati dengan sebab bersalin, beranak, meninggal, melahirkan anak meninggal, mati macam ni mati syahid. Boleh tak kita kata dia mati syahid? Insya-Allah kita boleh doakan dia mati syahid. Dia taklah syahid macam syahid di medan perang. Tapi Nabi kata ada beberapa kumpulan asnaf-asnaf ni, kalau dia mati macam ni, dia masuk kategori dia sama macam mati syahid. Mati terbakar, mati dengan sebab sakit perut. Ini beberapa. Perempuan mati dengan sebab beranak, melahirkan anak, dia meninggal. Nabi sebut dia ada peruntukan, dia punya kematian dia tu darjat dia sama macam orang mati syahid di medan perang. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama, dia sebut jihad bagi orang perempuan ni ialah melahirkan anak. Melahirkan anak. Okay. Sebab tu kalau tengok dia ada beberapa hadis, walaupun hadis ni taklah berapa kuat, saranan tentang orang yang banyak zuriat. Nabi sebutlah hadis, ana ubahi, aku berbangga dengan bilangan umatku yang ramai. Menunjukkan Nabi suka kalau satu orang tu dia kahwin dan dia dapat zuriat ramai. Tapi zuriat ni bukan kita boleh adjust ramai ke sikit. Dia boleh tengok pada rezeki lah Allah Ta'ala nak beri. Tengok pada risiko juga macam mana. Okay. Cuma nak beritahu jihad kepada orang perempuan itu ialah beranak. Okay. Sebab itulah benda ni para ulama bincang. Kalau seorang perempuan tu dia penjarakan, bukan penjarakan fizikal, penjarakan anak. Contoh dia kahwin, anak dia tu selang setahun keluar semua. Orang Terengganu kata keluar semua. Beza anak tu setahun. Setahun. Jadi dia dapatkan nasihat doktor kata tak boleh, risiko pada badan dia. Lalu dia buat jarak sikit, 2 tahun baru dapat anak. Perbuatan dia tu haram ke tidak? Tidak haram. Perbuatan dia dibolehkan. Dengan sebab nak menjaga risiko. Yang ditentang ataupun ditegah dalam Quran tu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu dengan sebab takut tak mampu beri makan. Tanya, sebab apa anak tak ramai ni? Sebab apa pergi hospital?
nak suruh anak ataupun bagi tahu minta dekat doktor supaya isteri tu tak saling kerap sangat, tak selalu saling. Tanya pasangan ni sebab apa? Sebab sekarang sara hidup tinggi. Seorang anak nak habis belajar sampai degree nak kena ada 100,000, saya tak mampu. Sebab apa buat macam tu? Sebab tu lah. Itu yang tak boleh. Tapi kalau sebab risiko, maknanya doktor beritahu kalau awak beranak lagi tahun depan, risiko pada perempuan tu. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala mudahkan beranak awal tahun, akhir tahun dapat pula. Cepat. Orang dulu-dulu cepat. Okay. Cuma nak beritahu itu termasuk daripada jihad. Tapi jihad pun nak kena tengok. Kalau doktor dah nasihat, jangan beranak, maknanya jarakkan sikit. Tapi dia kata tak apalah, saya nak dapat kelebihan mati syahid, pun tak masuk dalam bab tu. Pun tak masuk dalam bab tu. Sebab dia termasuk dalam bab menjaga diri tu lebih besar. Menjaga diri tu lebih besar. Melainkan kalau seorang perempuan tu dia nak beranak dan tidak ada apa-apa risiko pun. Doktor tak ada kata apa, pengamal perubatan semua kata okey. Dia pun memang subur. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala rezeki kan, satu pasangan sampai 13, 15. Orang dulu-dululah. Orang sekarang ni payah sikit. Saya sendiri pun 12. Saya yang ke-12. Satu dozen. Sebab mak dan ayah kahwin muda tahun 40-an. Mak umur 14, ayah umur 18. Tak ada dah cerita kahwin dengan umur macam tu, dah tak ada kot zaman sekarang ni. Jadi isu kecoh tingkatan 2 kahwin dengan habis SPM. Cuma kalau subur okey, tak ada masalah. Cuma nak beritahu pada kita, itu yang Nabi sebut tentang jihad. Tapi kalau membahayakan diri, jangan. Membahayakan diri itu jangan. Cuma nak beritahu perempuan yang beranak itu jihad dia. Maknanya dia kena ada dalam satu misi dia bila mana dia kahwin, dia nak melahirkan zuriat yang ramai sekiranya tidak memudaratkan dirinya. Itu kena jelas dulu. Dan kalau dia meninggal dengan sebab dia melahirkan anak, maka dia termasuk dalam bab tu. Setelah dinasihati ataupun setelah orang doktor beritahu dia tak ada apa-apa. Maknanya sebelum dia beranak tu doktor tak kata pun, awak ni kalau beranak yang ni risiko. Sebab ada setengah-setengah kes doktor arahkan untuk gugurkan bila mana risiko kepada ibu tu sendiri. Jadi jangan, kena faham juga isu dapat pahala mati syahid tu kena clear. Dapat pahala mati syahid tu kena clear. Cuma nak beritahu memang Nabi ada sebut tentang Nabi suka dan berbangga dengan orang yang ramai anak ni. Sebab tu kalau kita tengok kerajaan, kalau kita bacalah, saya pernah baca satu artikel ni ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang tokoh ulama daripada India, dah meninggal pun. Dia ada tulis kritikan dia terhadap kerajaan India pada waktu tu, bila mana kerajaan India ni nak ubah sistem, maknanya nak ubah sistem demokrasi yang lebih ketat, lagi. Tujuan dia lah untuk mengecilkan kumpulan orang Islam di India tu, mengecilkan kumpulan orang Islam di India. Okay. Jadi kerajaan pada waktu tu arahkan semua parti-parti ni bertanding macam kita lah, ikut kaedah demokrasi. Okay. Maknanya siapa paling ramai, suara paling banyak, dia akan boleh dapat memerintah. Okay. Jadi benda tu kerajaan Hindu pada waktu tu tengok macam okey lah, kita boleh menang, maknanya kita boleh take over lah, pengaruh Islam akan kurang. Okay. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam di India ni dia kahwin awal dan kahwin ramai. Bila kahwin awal dan kahwin ramai ni dia dapat ramai anak. Okay. Jadi ada satu kawasan yang bermula dengan satu keluarga dah ada 20 orang anak. Rumah sebelah Islam pun 20 orang anak. Bila buat pilihan raya kecil ke apa, majoriti Islam ramai situ. Jadi dia macam sistem tu dibuat asal nak cantas, tapi last sekali dia makan balik yang buat sistem tu. Jadi kumpulan tu jadi makin ramai, Hindu terancam sikit. Sebab kalau kita tengok di India ni memang cepat dia orang melahirkan anak tu cepat. Tuan-tuan boleh tengok yang tak ada rumah pun boleh beranak.
yang duduk tepi-tepi jalan tu minta sedekah tu boleh beranak macam biasa. Apatah lagi yang ada rumah. Jadi benda tu orang Islam makin ramai, bertumbuh ramai-ramai. Jadi dalam kampung tu semua Islam. Anak beranak dia mesti akan sokong kepala dia. Jadi dinampak pada waktu tu para ulama menyarankan perempuan-perempuan untuk melahirkan anak ramai, tapi dengan syarat tidak memudaratkan diri. Tu di India lah, suasana India, bukan suasana kita. Okay. Cuma nak beritahu, bagi jelas tentang isu mati syahid tu. Nabi larang. Jadi ahli sunnah ni dia tidak cepat menghukum seorang tu sebagai ahli syurga, maknanya confirm syurga, melainkan kita sebut tu atas sebab doa ataupun harapan. Tak apa, moga-moga kita semua ahli syurga, tu lain. Tapi kalau tengok orang dia ni confirm ahli syurga, masjid memang tak nampak muka dia confirm, yang tu lain. Yang tu menghukum orang. Sama juga dengan menghukum orang sebagai ahli neraka. Jadi ahli sunnah wal jamaah dia tidak menghukum orang cepat ke neraka, kufur, tak. Dan juga tidak cepat menghukumkan seorang tu sebagai ahli syurga, melainkan harapan ataupun doa. Itu tak ada masalah. Okay. Yang keempat, menjadikan kebanyakan amalan zahir sebagai syarat kepada kesempurnaan iman. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang setiap amalan yang kita buat ni ada kesan pada iman. Kita solat, kita baca Quran, kita zikir, dia mesti ada kesan pada iman. Iman kita akan meningkat. Sebab tu kaedah yang dipegang oleh Ahlus sunnah, al-imanu yazidu bit-ta'at. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan dia berkurang dengan sebab maksiat. Dia berkurang dengan sebab maksiat. Okay. Jadi itu beza kita ahli sunnah yang pertengahan dengan kumpulan yang melampau yang mengatakan iman manusia ni dia statik, tak berubah. Dia tak berubah. Okay. Seterusnya kita tengok perbahasan seterusnya, naik dan turunnya iman. Di manakah dalilnya? Dalam buku kita ni diletak 5 dalil daripada Quran. Dan seterusnya ada beberapa daripada hadis Nabi tentang kaedah naik dan turunnya iman ni. Sebenarnya banyak lagi dalil. Dan Allah Ta'ala ni dia guna perkataan naik turun tu jelas. Tak tahulah macam mana kumpulan pelampau ni dia boleh tolak kaedah tu. Dia boleh kata iman manusia ni statik, tak berubah. Buat baik banyak mana pun iman tara tu, tak buat baik pun tara tu. Okay. Dalil yang pertama daripada suratul Fatah. Surah Al-Fatah ayat yang berbunyi liyazdadu imanan ma'a imanihim, yang bermaksud supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada. Ni surah Al-Fatah ayat yang keempat. Jelas Allah Ta'ala sebut izdiadul iman, bertambahnya iman. Jadi jelas memang iman kita ni ada peningkatan dan ada penurunan. Itu memang kaedah al-sunnah. Seterusnya yang kedua, surah Al-Muddassir ayat 31, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman itu kami tambah imannya. Dalil yang ketiga daripada surah Taubah ayat 124, Allah Ta'ala sebut man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Siapakah di antara kamu yang bertambah iman dengan turunnya surah ini, iaitu turunnya ayat ini, ayat 124 ni. Adapun orang yang beriman, maka surah ini akan menambahkan keimanannya. Tuhan sebut dengan direct, peningkatan dan penurunan iman tu banyak aspeknya, banyak sebabnya. Antaranya dengar ayat Quran, dengar ilmu-ilmu tentang agama, bertambah iman. Sebab tu kalau kita tengok kisah para ulama, perubahan mereka jadi orang alim, jadi orang yang kuat buat ibadat, kadang-kadang daripada satu ayat ataupun 2 ayat. Sebab tu kalau tengok, jangan kita pandang rendah kepada orang bercakap tentang agama apa semua. Kadang-kadang itu boleh jadi sebab kepada kita untuk kita dapat tambah iman kita. Kemudian surah Ali Imran, fakhshawhum fazadatuhum imana, dan apabila dikatakan kepada mereka takutlah mereka, iaitu berkumpul untuk menentang mereka, maka amaran ini hanya menambahkan lagi keimanan mereka. Itu sebahagian daripada Al-Quran. Okay. Kemudian dalil daripada hadis Nabi, antaranya ialah hadis yang Nabi sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun. Sesungguhnya iman itu lebih kurang 70 cabang.
wa bid'un wa sittuna syu'batun, ataupun 60 cabang. Jelas dalam hadis Nabi tu, Nabi sebut jelas iman tu ada 60 70 cabang. Nak tunjuk pada kita iman tu ada tangga-tangga dan martabat dia. Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis, man yu'zi jiranuhu, sesiapa yang menyakiti jirannya maka tiada iman padanya. Tiada iman dalam hadis tu maksudnya tiada kesempurnaan iman, bukan tiada iman seperti mana yang dipegang oleh Mu'tazilah, Jahmiyah ni, maknanya dibuang terus iman, bukan, tapi turunlah dia punya peratus keimanan tu sendiri. Kemudian hadis Nabi yang Nabi sebut, sesiapa daripada kamu yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kan hadis tu kita biasa dengar, siapa tengok mungkar hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu falyughayyirhu bilisanihi, ubahlah dengan lisannya, dengan lidahnya. Fa illam yastati', sekiranya dia tak mampu, maka ubahlah dia ataupun benci dia perbuatan tu. Yakriha fi qalbihi, dia tak suka tengok perbuatan tu. Wa dzalika adhaful iman, Nabi sebut. Dan tengok orang buat mungkar, benci saja. Kita pilih untuk benci, tak pilih untuk ubah dengan tangan ataupun ubah dengan lisan. Pilih untuk benci, wa dzalika adhaful iman, dan itu termasuk daripada selemah-lemah iman. Dan para ulama terjemah banyaklah, beri maksud yang banyak. Apa maksud ubah kemungkaran dengan iman? Okay. Saya lebih suka guna perkataan mencegah kemungkaran ni kepada mengubah kemungkaran. Sebab mencegah ni dia nampak macam garang sikit, cengeng sikit lah, nampak macam nak bagi orang takut. Tapi kaedah yang betul ataupun bahasa yang betulnya ialah mengubah kemungkaran. Kita beri idea pada orang yang buat mungkar tu apa yang dia boleh buat daripada kebaikan. Sebab kadang-kadang orang yang buat mungkar, apa sebab dia buat mungkar? Sebab dia tak pernah diberitahu tentang ma'ruf, tak pernah orang perkenalkan pada dia apa tu ma'ruf, tak pernah orang perkenalkan pada dia apa tu ma'ruf. Sebab tu kalau kita tengok seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, nama betul dia sebelum dia masuk Islam, nama dia Suda bin Ajlan. Suda bin Ajlan ni, sebut je nama macam ni, di kalangan orang Arab dah tahu ni mesti orang pendalaman ataupun orang yang jenis pagan, maknanya jenis tak ada tamadun. Arab tu sendiri tak ada tamadun dah, tapi bila mana ada orang nama Suda bin Ajlan, lagi tak ada tamadun berbanding yang digelar sebagai tak ada tamadun ataupun ummi tu. Quraisy ni Quran sebut ummi. Kan dalam Quran, dalam surah Jumu'ah Allah Ta'ala sebut ba'athna fil ummiyin, kami telah utuskan rasul kepada bangsa ummi, maknanya yang tak pandai menulis, tak pandai baca. Kita beri laluan azan tu.
Kita sambung sikit lagi dalam bab mengubah kemungkaran kepada ma'ruf ataupun kebaikan. Ialah dengan memperkenalkan ma'ruf tu kepada si pelaku mungkar. Kita tengok kisah Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi yang namanya Sudah bin Ajlan. Kita sebut tadi Sudah bin Ajlan ataupun Abu Umamah ni, dia datang daripada kabilah yang bernama kabilah Bahilah. Kabilah Bahilah ni ialah kabilah yang duduk di pinggir kota Mekah, luar daripada tanah haram, luar daripada sempadan tanah haram. Satu kabilah yang tidak menyembah berhala macam Quraisy dan juga kabilah-kabilah lain yang duduk dalam tanah haram. Mereka tak besarkan Al-Lata, Al-Manah dan juga Al-Uzza, 3 berhala besar, dan juga berhala-berhala lain. Secara umumnya mereka tak sembah berhala, kabilah Bahilah ni. Tapi mereka menyembah matahari, kabilah Bahilah, Abu Umamah Al-Bahili. Maknanya ketua kabilah dia, setiap waktu pagi dia akan tunggu matahari terbit, kemudian dia akan buat satu upacara sembah berhala. Dia akan buat satu upacara sembah berhala, sembah matahari, silap. Sembah matahari, selesai dia sembah matahari tu, dia akan sembelih, ambil satu binatang, unta ke kambing ke, sembelih. Darah sembelihan tu dia akan tadah, kemudian dia akan minum ramai-ramai. Kabilah dia akan minum. Dan dia orang akan makan daging unta ataupun daging kambing tu secara mentah-mentah, termasuklah makan organ dalam. Selesai dia punya upacara tiap-tiap pagi, tunggu matahari terbit tu. Okay. Dia macam cannibal lah sikit, menyerupai cannibal, tapi bukan makan daging orang. Dia makan benda tu dengan cara yang mengotorkan lah. Itu kabilah Bahilah. Rutin dia orang pagi-pagi macam tu lah. Tapi dia orang ni ada MOU dengan Quraisy. Baiklah, dia orang tak sembah berhala, cuma dia orang adalah hubungan baik dengan Quraisy ni ada. Jadi Quraisy ni kadang-kadang beri juga maklumat tentang keadaan di Mekah. Jadi ketua kabilah dia ni dapat maklumat, ada orang Quraisy beritahu kepada ketua kabilah Bahilah ni, di Mekah hari ni, sekarang ni, dalam kota Mekah tu sendiri, ada satu orang lelaki daripada Quraisy, iaitu Nabi Muhammad. Orangnya muda, orangnya baik rupa parasnya, tapi ada satu masalah gila. Gila dia macam mana? Suka cerca ataupun maki berhala. Itu berita yang dia dengar. Berita yang dia dengar. Ni orang duk beritahu kepada dia, ada orang Mekah ni, orang Mekah, keadaan orang Mekah sekarang ni duk serabut, rungsing dengan satu orang pemuda ni, nama dia Muhammad, iaitu Nabi Muhammad lah. Keluar hari-hari ke kota Mekah, cari kawasan orang ramai, beritahu berhala ni tak guna, jangan duk sembah. Okay. Dan dia ni, semua orang duk kata dia ni gila. Kemudian dia ganggulah pemerintahan Mekah tu sendiri, terutamanya pembesar Darun Nadwah ni, Abu Jahal pada waktu tu tak suka. Memang Abu Jahal ni dia memang hantar utusan dia untuk beritahu di sekeliling Mekah ni keadaan orang Mekah macam mana. Sebab tu kau tengok, antara sebab gagalnya dakwah Nabi di Taif ni, sebab surat Abu Jahal beritahu kepada ketua Bani Thaqif tentang buruknya perangai Nabi. Silap maklumat. Okay. Jadi ketua kabilah Bahilah ni, Abu Umamah tu, kabilah dia orang lah yang selalu hadir tiap-tiap pagi upacara sembah matahari tu. Hari tu, hari lepas pada ketua kabilah dia dapat berita, cerita tentang Nabi Muhammad ni gila, dia orang buat mantra pagi-pagi, sembah berhala, sembah matahari. Selesai sembah matahari tu, sebelum sembelih binatang nak minum ni, ketua kabilah dia kata, macam berdoa lah, wahai kuasa yang menjaga matahari. Kau tengok konsep ni macam sama macam
Jepun dia percaya yang menjaga matahari ni nama dia Amiterasu, nama dia. Roh macam satu kuasa lah yang jaga matahari, sebab matahari itu sumber kekuasaan bagi dia orang lah. Dia bukan Shinto yang ada di Jepun, tapi dia fahaman macam tu. Okay. Dia macam cakap dengan kuasa tu, dia kata tolonglah orang Mekah yang telah diserang oleh seorang lelaki nama dia Muhammad ni gila, Muhammad ni duk cerca. Jadi Abu Umamah yang duduk dalam majlis tu duduk dengar benda tu, dengar satu persatu ketua kabilah yang duk sebut tentang buruknya Muhammad. Dia orang muda, habis selesai majlis tu, habis duk minum darah apa semua, dia terfikirlah hati, aku kena pergi cek ni, tak pernah dengar kes macam ni di Mekah. Dia pergi cek, dia pergi ke Mekah dan dia cari maklumat pada mana-mana orang. Duluni ala Muhammad, dia kata, tunjukkan kepada aku di manakah Muhammad. Kebetulan Nabi ni selalu Nabi akan keluar ke tempat nama dia Suqul Majaz yang ada di Mekah ni, pasar Majaz. Nabi duduk situ, Nabi akan sebut qul la ilaha illallah fatuflihu. Nabi kata pada sekalian orang, katakanlah kamu semua la ilaha illallah, kamu akan selamat. Tu Nabi duk ulang. Nabi tak kata pun Al-Lata Al-Uzza ni tak guna punya, Nabi tak sebut. Cuma dia orang tambah cerita bagi sedap. Itulah kerana manusia memang macam tu lah. Okay. Jadi dia duduk dengar, dia kata tak ada masalah apa yang Muhammad tu sebut ni. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad face to face. Lalu Nabi pun perkenalkan pada dia tentang tauhid. Nabi beritahu Allah tu apa dan siapa Allah tu. Dia pun dengar Allah tu pencipta, Allah itulah Rabb, Allah itulah ilah, Allah itulah pencipta, Allah itulah tempat kita kena sembah. Dia kata okey ajaran Muhammad. Sebab dia tu orang yang kosong otak dia, tak pernah dengar lagi benda-benda yang buruk. Dia orang rapat dengan Quraisy tapi tak rapat sangat. Jadi tak banyak sangatlah propaganda Quraisy yang kena pada kumpulan tu. Okay. Jadi dia Abu Umamah dia kata, aku bai'ah dengan Muhammad dan aku masuk Islam. On the spot masuk Islam. Dia sampai pagi di Mekah tu, dia sampai pagi. Dia beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan aku balik jumpa kepada kabilah aku dan aku nak beritahu apa sebenarnya Muhammad tu siapa. Dia balik sampai ke kampung dia Bahilah di Mekah tu, ujung kota Mekah, maknanya luar pada tanah haram. Dia beritahu pada ketua kabilah, yang kamu duk kutuk kemarin tu, aku jumpa dia tadi, okey, ada masalah. Dan aku pun dah join lah isi borang ikut dia. Lalu isi borang ikut dia tu, maka dia pun beri cadangan, kalau kita semua ikut dia pun okey tak? Jadi ketua kabilah dia kata, kita ikut Muhammad tu. Kalau apa yang kamu sebut tu okey, kita ikut Muhammad. Akhirnya dia dapat Islamkan sekitar 70 ke 80 orang. Petang tu dia masuk Islam tak sampai 24 jam tu. Tak sampai 24 jam. Saya sebut ni sebab apa dia mudah nak masuk Islam. Sebab dia orang ni orang yang kosong, otak dia orang tak dengar yang teruk-teruk sangat. Maknanya maklumat yang salah bawa masuk satu, bukan masuk 10 dah maklumat yang salah dalam kepala. Kalau masuk banyak, ambil masa sikit nak Islam. Tapi kalau masuk sikit, lepas tu dapatkan bukti yang jelas, dia orang boleh tolak mentah-mentah. Dia orang boleh tolak mentah-mentah. Macam tuan-tuan pergi berdakwah pada orang asli mudah dakwah dah. Beza dengan dakwah orang tengah bandar. Orang asli lebih mudah sebab orang asli tak pernah dengar apa pun tentang Islam. Tak pernah dengar apa. Satu esen Islam pun tak pernah dengar. Mungkin dia orang pernah dengar, tapi dia orang tak peduli sangat. Sebab dia orang fikir bangun pagi cari makan, malam tidur. Tu ya. Itulah kehidupan orang Bahilah. Sebab tu mudah. Saya nak sebutnya kemungkaran ni, kalau kita perkenalkan makruf, orang boleh terima. Orang boleh terima. Jadi nak berdakwah pada orang yang tak kenal makruf tu lebih mudah lah. Macam kita ni orang asli lah. Sebab tu yang terakhir contoh, saya sendiri pun ada pengalaman berdakwah pada orang asli. Masa duduk di Terengganu dulu, kita duduk di Sepadan, Pahang tu banyak kawasan orang asli. Okay. Jadi saya pernah join satu NGO dakwah kepada orang asli. Kita Islamkan beberapa buah kampung, kawasan dekat dengan Cameron Highland, kawasan-kawasan tu, Pahang. Okay.
Islam kan bagi dia orang sikit, tapi dia orang bukanlah orang yang miskin, cuma dia orang tak kenal Islam je. Sebab saya pergi perkampungan tu, dia kawasan berincang tapi dalam sikit. Orang asli tapi pakai perdana visi. Sebab tanah dia orang disewa oleh pemaju-pemaju Cina untuk tanam teh apa semua. Dia orang kaya. Tanya income 16,000, 20,000 semua, tapi Islam tak kenal. Islam tak tahu apa. Dia orang masuk Islam 2 bulan lepas tu kita orang pergi balik. Dia orang ni ada satu perangai, dia orang pelihara babi hutan tu dia orang pelihara sebab dia orang makan. Kita orang pergi balik tengok. Dia orang dah Islam dah ada surau dah sikit. Dia orang pun dah kaya, tok batin dia orang pun support. Hari yang sama nak buat surau, hari tu juga dia support sebab dia banyak duit pun. Okay. Cuma kita orang tengok dia duk pelihara lagi babi tu duk ada. Jadi seorang ustaz yang kita orang tugaskan ni tanya, sebab apa babi ni duk pelihara lagi? Duk simpan, duk jaga lagi. Tok batin tu kata, bukan babi ni ada sekali dalam majlis pengislaman baru ni. Dia kata bukan ke babi ni Islam gak sekali pun ni. Jadi kau tahu orang tak boleh makan. Dia kata yang Islam tu orang, makanan tak Islam. Dia duk fikir babi-babi yang duk simpan bawah rumah tu ada sekali dalam majlis pengislaman baru ni 2 bulan lepas. Jadi babi tu Islam kita boleh jaga. Tak yang Islam tu orang je. Babi kena lepas macam biasa. Okey, lepas macam biasa. Cuma saya nak beritahu otak dia orang tu kosong, dia orang tak tahu apa pun tentang Islam. Dia orang tak tahu apa tentang Islam. Okey, jadi dia orang nampak benda tu jelah. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni. Kita berhenti situ, insya-Allah untuk seterusnya kita akan sambung apakah perkara-perkara yang boleh meningkatkan keimanan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.